Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak tunjuk untuk yang sebelum ni saya tunjuk kita menyemai terung Bright 323 daripada lekat lah, benih lekat kan. Jadi hari ni saya nak tunjuk perjalanan selepas kita semai. Jadi masa kita buat semaian tu sampai kita bungkus tray ni, korang dah boleh tengok pada video yang sebelum ni kan. Jadi yang ini kita nak tengok, saya nak tunjuk pula apa benda yang perlu dibuat semasa tempoh dalam semaian ni pula. Maknanya selepas pasca kita meletak biji benih dalam tray lah. Jadi jom kita tengok apa yang perlu buat. Dekat belakang saya ni adalah benih yang dah disemai, masuk ni hari yang ketiga. Daripada 16 tray ni kita tengok dalam kita ambil dalam 4 tray, kita tengok berapa banyak yang dah tumbuh pada hari ketiga ni. Jadi jomlah kita tengok, tak payah tunggu lama-lama ni. Okey, ni kita tengok kita dah buka. Ni benih pada hari ketiga, nampak kan dah ada mula yang tumbuh pada hari ketiga. Kita ada nampak ni yang kecil-kecil ni nak keluar apa semua ni, ada dah banyak ni, dah mula banyak pada hari ketiga tu. Jadi kalau kita tengok yang bawah tu pun okey, kita tengok yang bawah tu pun banyak yang dah tumbuh. Jadi kita tengok yang sebelah ni pula. Yang sebelah pun sama, lebih kurang banyak yang dah mula keluar daripada cabah ni. Kalau tengok dekat kamera mungkin saya rasa agak tak boleh nampak lah, tapi saya nampak semua ni dah mula nak keluar daripada pit moss tu. Okey, kita tengok tray yang lain pula untuk hari ketiga ni. Okey, bagi saya ajar. Okey, kita tengok. Kebanyakannya dah tumbuh. Kalau saya tengok sini, kalau tengok daripada mata saya 100% ni tumbuh ni. Kalau yang nampak ni mungkin 100% ataupun 98% dah bercambah. Yang lain pun macam itu. Jadi insyaAllah mungkin hari esok kita akan mula buka lah pada hari keempat. Okey, jadi untuk hari ketiga ni kita tak ada buat apa sangat lah, cuma sekadar untuk cek je ya. Jadi kita kena tutup balik lah yang kita dah buka ni. Jadi kalau nak tutup tu kita buat macam yang sebelum ni, biar dia ada pemeluapan tu akan berlaku. Tutup kemas-kemas balik, so kita biarkan. Hari ni kita dah masuk hari yang keempat selepas hari semai lah. Jadi kita akan tengok apa hari keempat ni pokok dah macam mana, sebab kita dah memang buka plastik hitam yang kita buka kita bungkus untuk cover tray ni. Jadi masa hari ketiga hari tu korang nampak masih lagi dalam bungkusan plastik hitam, tapi hari keempat hari ni kita dah buka. Jadi kita tengok benih dia tu macam mana. Okey, ini benih hari yang keempat ya. Korang boleh tengok hampir boleh kata 98% yang dah tumbuh. Ada juga yang kalau kita tengok macam ni dia dah ada tumbuh. Okey, kalau kita tengok benih ni ada yang tak tumbuh, ada yang tumbuh kan. Tapi kalau kita tengok kebanyakannya ada semua yang mula dah tumbuh lah pada hari keempat. Tapi secara keseluruhan kira 95% semua tumbuh lah. Tumbuh macam ni Jadi korang boleh tengok lah. Okey, untuk hari yang keempat ni kita tak ada buat bagi apa-apa baja lagi. Cuma buat semburan folia semburan berkabus lah untuk air kosong saja. Supaya kita nak jaga ataupun nak kekalkan kelembapan dia tu.
Jadi untuk hari yang keempat ni, itu sajalah update-nya. Dari segi nak meracun pun tak ada. Okey, untuk hari yang keempat ni, kalau kita tengok, tuan tanah dah mula pasang lah kelambu ni. Jadi tujuan untuk pasang kelambu ni sebab kita nak elak serangga pada waktu malam. Pada waktu malam macam belalang ataupun cekerik ataupun serangga-serangga rama-rama lain macam Spodoptera litora ataupun Helicoverpa amegera tu serang pokok ni. Jadi kita tak nak lah nanti ada ulat ke, ada yang apa yang sepatutnya yang kita tak nak, dia akan bawa virus pada pokok ni. Jadi untuk hari yang keempat ni, ini sajalah yang kita buat. Tak ada benda lain dah. Jadi macam kalau korang tanam mungkin boleh buat lah, guna kelambu ni sebagai korang punya greenhouse. Untuk hari kelima pula, kita akan kita dah mula rendam baja AB lah untuk anak benih ni. Kita akan rendam tray tu dengan baja AB dengan kepekatan 0.5. Untuk baja kali ni, saya akan pakai baja AB terung untuk peringkat tunas punya. Untuk peringkat tunas kita akan rendam dalam tu. Jadi tuan tanah ni pun menggunakan baja AB tunas terung dengan kepekatan 0.5. Jadi ini adalah hari pertama pokok mula kena baja AB. Jadi untuk tambahan dekat sini, insyaAllah baja AB ni dengan kepekatan 0.5 ni kita akan bagi sehingga hari yang ke-30 lah, maintain isi 0.5. Ini untuk baja AB tunas terung. Tapi kalau macam korang semua ada pakai baja AB daripada luar, seeloknya korang tanya dulu pada supplier korang berapa kadar kepekatan yang sepatutnya pakai. Sebab baja AB setiap orang formula dia adalah berlainan, jadi kena hati-hati dekat situ. Ini saya punya sebagai panduan saja untuk semaian ni. Jadi macam saya akan pakai AB tunas terung 0.5 isi selama 30 hari. Untuk hari yang kelima ni, kita akan rendam sambil kita akan asuh. Kita akan asuh pokok terkena cahaya matahari lah. Jadi kita biarkan lebih kurang dalam berapa lama bang? 5 minit. 5 minit sahaja. Jadi sementara nak tunggu dia peat moss tu basah, meresap, jadi kat situlah kita asuh pokok tu untuk kena cahaya matahari. Jadi dalam 5 minit je lah untuk hari pertama ni. Tak boleh terlalu lama sangat, nanti pokok terbakar. Jadi korang boleh tengok macam inilah rupanya anak semaian yang kena cahaya matahari. Cahaya matahari lah dalam 5 minit je. Ataupun kalau kita boleh tengok setakat ni basah, dia punya peat moss je kira okey lah ni. Jadi dah boleh angkat. Ini kita buat rendaman ni sehari sekali je lah buat masa ni. Mana tak ada 2 kali sehari sebab pokok masih kecil lagi kan. Okey, dah cukup 5 minit tu, kita akan angkat lah. Angkat, letak dalam tempat dia balik semula. Jadi 95% jugalah kadar kecambahan benih ni daripada lekat 323 bright terung ni. Jadi semua mula pecah 2 daun. Dia pun dah mula nak buang dia punya kepala helmet dia tu. Saya panggil kepala helmet lah. Fine, dia nak keluar dah tu. Jadi kita anggap pokok ni sihat lah untuk hari yang kelima ni. Buat masa ni semburan racun serangga perosak kita tak buat lagi lah. Jadi sekadar untuk siram je. Okey, untuk update hari yang ke-8 semaian biji benih ataupun anak semaian dalam tray,
saya ada tertinggal dah beberapa hari sebab ada masalah yang lain, balik kampung dan sebagainya. Jadi saya ada tertinggal dalam 2 hari atau 3 hari macam itulah. Jadi saya akan rangkumkan sekali dia punya pada hari yang sebelum ni kita buat apa. Jadi korang boleh tengok lah dia punya update dia. Jadi saya akan ceritalah secara detail dia punya update untuk hari, mungkin hari ke-6, 7 dan 8 ni. Apa yang dah kita buat untuk anak semayan terung ni. Okey bang, hari yang saya tak ada tu, mana hari yang ke-6 lah? Ya betul tadi. Hari ke-6 apa yang abang dah buat dekat pokok ni lah, tray ni? Kita pindahkan ke mari lah. Pindah ke rumah hijau ni. Rumah hijau. Lepas tu kita bagi bajet AB 0.5. Oh, pada hari ke-6 dia dah bagi bajet Dah bagi bajet AB dah 0.5. 0.5. Lepas tu pasang ni lah. Maknanya kita bagi 70% punya cahaya. 70%. Jadi korang punya, mana hari ke-6 kita orang dah transfer ke dalam rumah semayan. Tapi kita pasang net ni. Kita dah pasang net. Lepas tu bajet AB kita dah masuk dengan kepekatan 0.5. AB tunas lah. AB tunas. Jadi hari ke-7 tak ada bagi apa-apa. Biar macam ni je. Air ada bagi? Air bajet AB tu masih ada lagi dalam tu. Oh, masih ada lagi. Mana kita tak perlu top up. Tak perlu top up lah dia punya baja dia tu. Lepas tu pada hari yang ke-8 pun macam ni juga tapi baja tu masih basah lagi, biar dululah. Mana yang ini dia tak kering. Tapi masa hari yang ke-8 kita tak buka lagi. Tapi insya-Allah esok ni nak buka ni. Nak buka dia punya ni. Tak pun petang ni pun dah boleh buka dah. Dia punya ni. Sebab apa boleh buka, saya akan tunjuk dia punya sebab dia. Okey, kalau korang tengok, ini adalah anak semayan pada hari yang ke-8. Alhamdulillah nampak okey, cantik. Cuma ada sikit-sikit yang jarang tu. Biasalah. Tapi kebanyakannya semayan ni semua jadilah. Apa kan? Jadi ini update untuk hari yang ke-8. Jadi macam saya cakap tadi tu, kenapa kita dah boleh mula buka dia punya jaring jaring kat atas ni. Ini 70% ni. 70% punya telus cahaya. Jadi kenapa kita boleh buka? Kalau korang perasan, dia punya batang dia ni dah mula jadi warna coklat. Dia dah mula mengeras. Sebab itulah kita jemur benda ni. Mana dia dah tanda dia nak keras ni, kira dah okey lah. Kalau kita tengok kebanyakannya, semua dah mula coklat. Jadi kalau ikutkan, kita dah buka lah ni, patut dah buka ni. Jadi macam yang abang pakai ni, mana letak air baju ni hari yang ke-6. Mana tak baru nak kering macam ni lah. Sikit tu. Baru nak kering. Jadi korang tengoklah. Inilah rupa pokok pada hari yang ke-8. Okey bang, lagi satu bang. Buat masa ni ada sembuh racun tak? Belum. Setakat ni belum ada sembuh apa-apa racun kimia ataupun organik lagi. Jadi macam ni lah. Pintu kita memang kita pakai teknik Piramli. Makna kita letak batu ni, nanti kita ada baca-baca dia, nanti dia terbuka. Kan? Okey, pada hari yang ke-8 ni kita dah mula buka lah dia punya jaring ni. Kalau kita tengok Abang Hussein sekarang ni tengah buka ni. Jadi maknanya esok anak terung kita ni dia akan dah kena cahaya secara sepenuhnya. Jadi pada masa ni, kalau tempoh ni Abang Hussein dia kena jagalah. Sebab bila dah kena cahaya matahari yang terik ataupun penuh, mana air dalam teri ni takut dia cepat kering. Masa ni kita dah jaga-jagalah. Sebab pokok makin lama dia dah makin membesar.
Okey, ini untuk hari yang update sembahyang untuk hari yang ke-9. Jadi korang boleh tengok hari ke-9 apa yang kita buat. Untuk baju AB boleh. Jadi untuk hari yang ke-9 ni tak ada apa sangat lah. Dia punya dari segi pemberian air ataupun baja ataupun racun. Sebab dari segi baja masih kita guna air yang dalam takungan pada hari yang ke-6 hari tu. Meracun buat masa ni tak ada. Lepas tu foliar pun tak ada. Tak ada ya bang? Tak ada. Jadi saya akan tunjuklah untuk hari ke-9, sebab hari yang ke-8 itu kita buka dia punya jaring hitam tu. Orang kata yang 70% punya jaring hitam tu yang kita buat kita ni pada hari ke-8 semalamnya kita buka. Jadi hari ke-9 kita tengok dia punya pokoknya macam mana. Okey, kalau kita tengok hari yang ke-9, selepas satu hari kita dah buka 20 sepetang dia punya jaring tu. Kita dah buka satu hari kan, kita nampak ni dia punya batang dia makin coklat. Nampak kan? Makin coklat. Jadi kalau ada yang nampak benih timbul macam ni, dia punya akar ni, kita just tolak je lah. Tenggelamkan dia semula. Nanti saya akan repair elok sikit lah. Kita akan tenggelamkan dia. Jadi ni update untuk hari yang ke-9. Nampak batang dia semuanya dah jadi coklat. Maknanya peringkat pengerasan dia tu cantik. Okey, jadi saya akan update lah untuk hari yang ke-10 esok pula. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa melintang, hari ke-10 kita tunjuk. Sebab hari ke-10 ni kita akan masuk baju AB lah. Sebab kita punya dia punya tangki ni, tangki takungan ni dah kering. Pada hari ke-6 tu kita ubah baju AB 0.5. Jadi hari ke-9 ni dia dah kering. Dia dah kering kan. Jadi kita esok akan top up semula lah air baju AB ni dengan kepekatan 0.5 isi. Menggunakan baju AB tunas terung. Kita pakai foliar ni. Foliar ni, macro booster ni. Ni boleh dapat kat Shopee, nanti saya letak kat link. Jadi untuk hari yang ke-9 ni, hari yang ke-10 kita akan spray pada pokok. Pada pokok anak sembahyang ni. Jadi kalau korang tengok, nampak kan dia punya daun dia dah pecah. Dia dah pecah dah. Nampak ni, hari yang ke-10 dia dah pecah. Ni pun dah naik, nampak tak? Jadi ni kita bagi suplemen lah supaya pokok lagi cepat besar. Tapi untuk update hari yang ke-10 ni, kita tak letak baju AB lagi sebab dia punya pig moss masih basah lagi. Mungkin malam ni abang Hussein dia taruh lah. Dia taruh sebab hari ni keadaan mendung, jadinya dia punya pig moss dia tu lambat nak basah lah. Lambat nak kering, bukan lambat nak basah. Jadi ni disembuhkan microbooster ni, terangsang tanaman. Sembuh nipis je. Orang kata sekadar untuk ni je. Tapi kalau sebelah abang balik abang buang ni baju ni. Ini sebagai panduan je. Sebagai panduan je. Nak pakai tak apa, tak pakai pun tak apa, pakai. Okey, jadi korang nampak kan, daun semua dah pecah dah. Semua dah pecah. Semua dah pecah, lindung baru. Untuk hari yang ke-10. Ni tak lama
lama lagi ni, cepatlah dia membesarnya. Jadi korang boleh tengok dah. Jadi kita pakai ni supaya dia merangsang lebih pertumbuhan untuk tanaman lah. Ni nanti saya letak link dekat bawah lah. Tapi buat masa ni tak ada dia punya stok tu. Okey, untuk meracun serangga untuk hari yang ke-10 ni kita tak ada racun apa-apa lagi. Buat masa ni kita tak meracun apa-apa. Tapi ini bukanlah kata hari ke-10 korang tak perlu meracun, tapi korang kena ikut keadaan lah. Kena ikut keadaan. Apa kalau korang punya ada tanda-tanda serangan, jadi korang kena racun lah. Macam yang Abang Hussein ataupun yang kita orang semai ni tak ada tanda-tanda serangan serangga prosak. Mungkin sebab kita tanam dalam rumah hijau, jadi dia punya serangan dia tu agak kurang lah. Okey, sekarang kita tengah membaca baja tunas terung dengan kepekatan 0.5 isi untuk dibagi kepada anak semayan. Kita letak ni bukannya banyak sangat, kita letak sikit je, sekadar tenggelam sedikit dia punya buntut tray tu, dia cecah air dia tu, kira okey dah. Jadi ni untuk update hari yang ke-10. Bagi Micro Booster. Lepas tu kita buat foliar Micro Booster. Lepas tu kita bagi baji AB tunas terung dengan kepekatan 0.5 isi. Buat masa ni serangga perosak tak ada racun lagi. Ada racun bang? Belum. Buat masa ni belum lagi. Sebab kita tak ada nampak tanda-tanda serangan lagi. Ini untuk update hari yang ke-10. Okey, hari ni saya akan tunjukkan update semaian pada hari yang ke-11. Hari ke-11 semalam hari ke-10 dan hari ni untuk hari yang ke-11. Jadi kita tengok apa perbezaannya. Dan lagi satu, apa yang kita buat pada hari yang ke-11 ni. Okey, untuk anak semaian pada hari yang ke-11. Okey, macam yang korang lihat lah. Ni untuk hari yang ke-11. Nampak kan beza selepas sembuh Micro Booster. Kita ubur baji AB dengan kepekatan 0.5. Hari ke-10 dengan hari ke-11 nampak dia punya saiz perubahan dia berbeza. Berbeza. Jadi kalau kita tengok secara dekat, ni pada hari yang ke-11 kita dah jemur berapa hari ya? 3 hari je. Kita dah jemur 3 hari. Kalau kau tengok ni, nampak batang dia dah betul-betul cukup coklat. Memang dah standby dah ni. Makna ni tanda-tanda tak lama lagi nak masuk ke dalam polybag lah. Ni jangkaan kita 21 hari ni dah pindah ke polybag. Jangkaan je lah. Tapi mungkin kita akan tarik sampai 25 lah. Sebab kita tengok yang belah sana tu, polybag belum siap begitu. Tapi kita buat sedaya upaya dan secepat yang mungkin lah. Jadi untuk hari yang ke-11 ni, kita akan bagi baji AB ni dah kering, kita akan top up baji AB. Lepas tu kita akan buat semburan serangga perosak lah. Serangga perosak. Hari ni saya akan tunjukkan update untuk hari yang ke-12 pula. Hari yang ke-12. Jadi kita tengok macam mana rupa pokok dan apa yang kita buat pada hari yang ke-12. Okey, untuk hari yang ke-12 tak ada apa sangatlah perubahan yang kita buat, ataupun perubahan yang kita sembuh, kita beri atau sebagainya, tak ada apa sangat. Cuma untuk update hari yang ke-12 kita tetap bagi baji AB dengan kepekatan isi 0.5 isi ya. 0.5 isi. Lepas tu racun
kita pakai juga racun yang semalamnya, racun yang hari ke 11 tu. Jadi sebab ada balance kan, ada balance tu kita sembuh je lah bawa pada hari ni. Jadi korang boleh tengok lah. Ni. Jadi macam saya cakap juga, okey. Ni kita top up air dia sikit. Nampak kan, paras dia sampai paras sini je. Sikit je. Kita letak. Ini Abang Husin dia letak pada waktu petang lah. Nanti pagi esok bila matahari naik dia akan meresap lah, meresap. Jadi petang esoknya lagi kita akan isi air baja AB dengan baja AB tunas terung dengan kekuatan isi 0.5. Jadi pada hari ini itu je lah, bagi baja AB dengan sembuh racun kimia sintetik yang saya tunjuk apa Spinotram tu. Jadi itulah update untuk hari yang ke-12. Okey, hari ni update untuk hari yang ke-13 lah. Hari yang ke-13 untuk semaian benih terung Bright 323 daripada company Lekat. Jadi kita tengok apa update untuk hari yang ke-13. Semaian Bright 323 daripada Lekat Jadi ni pada update untuk hari ke-13. Jadi kalau macam ni benih dia nampak macam tak besar sebab Abang Husin dia ada tray yang dia terlewat semai kan, mana selang sehari atau selang 2 hari macam tu. Jadi ada yang belum kembang lagi. Jadi yang ini apa benih hari yang ke-13, mana ni yang hari yang pertama lah, yang mula-mula dia semai. Yang ini rasanya selang 3 hari ke tray sebab dia ada yang dia dah buat jual kan. Jadi hari ni kita tak ada bagi apa-apa sangat, cuma baja AB je. Kita tambah baja AB pada waktu pagi tu. Itu je. Okey, kalau kita tengok pada hari ke-13 dia punya ni pun dah coklat kan. Dia dah cukup matang tu. Dia nampak dah betul-betul pengerasan batang akibat cahaya matahari tu. Jadi secara keseluruhannya okey lah. Overallnya okey untuk pokok ni. Okey, ini untuk update hari yang ke-14 dan 15. Sebab hari yang ke-14 saya terlepas untuk update sebab hari tu saya pergi ke Loyat beli PC. Jadi saya tak teringat nak kena ambil gambar atau ambil video untuk hari ke-14. Jadi saya rangkumkan sekali lah hari ke-14 dan untuk hari ke-15. InsyaAllah korang boleh tengok apa perbezaan dia pada hari yang ke-15 ni. Okey, jadi untuk hari yang ke-15 kan, 14 kita tak sempat nak update dia punya tu. Jadi saya masukkan sekali lah. Untuk hari yang ke-14 dan hari yang ke-15 tak ada apa sangat perubahan yang kita bagi. Cuma hari ke-14 kita bagi baja AB terung tunas dengan kepekatan 0.5 isi lah. Sebab kalau korang tengok ni, ni dia punya ni habis. Lepas tu hari ke-15 pun kita bagi juga baja AB tunas terung dengan kepekatan 0.5 isi juga. Jadi dari segi kawalan serangga perosak tak ada apa sangat lah. Memang tak ada sembuh pun. Suplemen lain pun tak ada buat masa ni. Jadi suplemen untuk pokok terong hari ke-15 ni cuma sekali je lah. Kita bagi macro booster hari tu. Itu pun hari yang ke-9 tak silap saya, 9 ke 10 macam tu lah kalau tak silap saya lah. Nanti saya tengok balik dia punya video tu hari yang ke berapa. Jadi untuk hari yang ke-15 kita boleh tengok akar dah mula keluar tray ni lah. Maknanya dia punya tanda pokok dah besar lah.
dah besar. Lepas tu kalau kita tengok dari segi akar, kita cabut sikit. Dia dah mula keluar kan. Jadi okey lah ni, nampak penuh dah. Nampak dah penuh, tak balik. Jadi macam tu lah untuk update hari yang ke-15. Tak ada apa sangat je lah. Sembur racun perosak pun tak ada sangat. Tapi kalau korang punya, kalau keadaan pada hari 15 memerlukan sembur racun perosak, jadi korang kena sembur lah. Ni saya bagi sebagai panduan je. Jadi korang nak ikut boleh, tak ikut pun boleh. Ataupun nak ubah sikit-sikit dia punya jadual tu. Jadi macam ni lah pokok untuk hari yang ke-15. Okey, itu je lah untuk update ke hari yang ke-15 lah. Maknanya saya buat daripada hari yang pertama hingga hari ke-15. Jadi kalau untuk video hari yang ke-16 dan hari seterusnya, saya akan buat untuk part bahagian kedua pula. Jadi ini sebagai panduan lah. Jadi kalau korang nak hari yang ke-6, sambungan hari ke-16 dan seterusnya untuk part kedua, korang boleh subscribe lah, follow saya punya YouTube ataupun Facebook. InsyaAllah saya akan buat video part kedua tu dan saya akan post ke YouTube. Jadi kalau ada apa-apa soalan dan pertanyaan ataupun ada apa-apa cadangan, boleh letakkan pada bahagian komen lah. Jadi jangan lupa subscribe saya punya YouTube dan follow saya punya Facebook, Nak Amirul Nazmi, sahabat kami anda. Assalamualaikum.